Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan 39. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Farah Syazwani binti Zakaria, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syabudi, Noaina Rashidah binti Muhammad dan Siti Rozila binti Mat Daud. Kumpulan kami telah memperoleh temasi iaitu fungsi gramatis untuk frasa nama dalam ayat tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Kumpulan kami telah membina 2 ayat tunggal untuk menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai tajuk kami. Fungsi gramatis frasa nama ini terdiri daripada beberapa fungsi yang utama iaitu berfungsi sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek kata kerja transitif, sebagai pelengkap kata kerja tak transitif dan sebagai unsur keterangan. Teori S berpalang ini diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1981 yang mana teori S berpalang mempunyai satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran yang memastikan bahawa setiap leksikal dalam suatu ayat itu diunjurkan dengan betul pada setiap tahap sintaksis iaitu struktur D, struktur L dan bentuk logik. Rumus X berpalang ini mempunyai 3 syarat iaitu syarat pertama kewujudan setiap frasa mestilah endosentrik, yang kedua kehadiran 3 aras iaitu Fs, X tanda 1 dan X, dan yang ketiga kedudukan kepala X ialah satu aras di bawah X satu palang yang dinaungi terus oleh nodus Fx. Seperti yang telah dijelaskan, antara fungsi gramatis untuk frasa nama dalam ayat tunggal adalah sebagai subjek. Menurut tata bahasa Dewan, subjek dapat didefinisikan sebagai bahagian ayat yang diterangkan iaitu perkara utama dalam sesebuah ayat. Bagi menjelaskan fungsi gramatis untuk frasa nama sebagai subjek, ayat tunggal iaitu roket itu mengenai sasaran telah dipilih. Berdasarkan ayat tersebut, konstituen subjek iaitu roket itu dikategorikan sebagai frasa nama kerana kepalanya iaitu roket terdiri daripada kata nama. Dalam kerangka X berpalang iaitu seperti raja pohon yang dipaparkan, roket merupakan kepala dalam frasa tersebut. Manakala itu merupakan spesifier. Melalui rajah pohon yang dilukis, fungsi gramatis frasa nama sebagai subjek dapat dilihat apabila di kedudukan kepala iaitu roket telah dinaungi oleh M palang 2, M palang 1 dan M palang 0. Manakala itu dinaungi oleh determiner palang 2, determiner palang 2 palang 1 dan determiner palang 0 yang membawa fungsi sebagai spesifier. Maka daripada penjelasan saya dapat disimpulkan bahawa dalam binaan ayat tunggal, frasa nama mempunyai fungsi gramatis iaitu sebagai subjek dalam ayat. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan fungsi gramatis frasa nama sebagai predikat. Menurut Abdullah Hassan 2016, predikat merupakan bahagian ayat yang menceritakan berkenaan dengan benda, orang, perkara maupun tempat yang dinyatakan pada bahagian subjek. Oleh itu, bagi menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan fungsi gramatis frasa nama sebagai predikat ini, saya akan menggunakan satu ayat tunggal yang mempunyai pola ayat FN iaitu guru bahasa Melayu sekolah itu. Sekolah itu merupakan satu frasa nama yang menduduki konstituen predikat. Hal ini demikian kerana sekolah merupakan kepala bagi frasa sekolah itu, yang mana sekolah ini juga merupakan satu perkataan yang tergolong sebagai kata nama. Oleh itu, disebabkan sekolah ini merupakan satu kata nama yang sekaligus menunjukkan bahawa frasa yang terdapat pada bahagian predikat ini merupakan satu binaan frasa nama. Oleh itu, kita lihat pada rajah X berpalang yang mana frasa sekolah itu telah dinaungi oleh N palang 2. N palang 2 bermaksud perkara yang ingin dinyatakan adalah pada tahap frasa. N palang 2 inilah yang telah menaungi frasa sekolah itu. Yang mana pada bahagian N palang 2 ini juga ia turut menaungi determiner palang 2 yang telah menyentuh berkenaan dengan kata penentu belakang iaitu itu yang digunakan dalam frasa sekolah itu. Jadi kita dapat lihat bahawa frasa nama ini juga boleh menduduki konstituen predikat dan bukannya pada bahagian subjek semata-mata. Sebagai kesimpulannya, jelaslah terdapat pelbagai fungsi gramatis untuk frasa nama dalam ayat tunggal. Antaranya, frasa nama berfungsi sebagai subjek dan predikat, seperti yang telah dinyatakan dalam pembentangan.
Yang pasti, bagi yang menghasilkan sebuah frasa nama tersebut perlulah mengandungi kata nama sebagai inti frasa bagi menghasilkan frasa nama. Kerangka X berpalang pula merupakan suatu teori yang mempunyai suatu prinsip yang dikenali sebagai prinsip ujaran, yang memastikan bahawa setiap leksikal dalam suatu ayat itu diunjurkan dengan betul pada setiap tahap sintaksis. Analisis ke atas fungsi gramatis frasa nama jelas menunjukkan bahawa frasa nama ini boleh wujud sebagai subjek dan predikat. Oleh hal yang demikian, kerangka X berpalang dapat menjelaskan setiap fakta berhubung dengan kehadiran frasa nama tersebut. Berikut merupakan rujukan yang telah digunakan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.